السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضر المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والصالحين وإلى أرواح جميع القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan utamanya marilah sama-sama kita menzahirkan rasa kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita, dapat lagi kita bernafas di muka bumi ini, dapat melakukan aktiviti, dapat bergerak ke sana kemari, ya, dan dapat hadir ke majlis ilmu kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dalam keadaan kita sihat wal afiat. Baik. Kita akan masuk tajuk baru pada pagi ini, Kitabul Wadi'ah, muka surat 141, kitab lama. Kitab Rumi, muka surat apa ya kitab Rumi? 211. Ya, kitab Rumi 211, Kitabul Wadi'ah. Baik. Tuan-tuan sekalian, selalu dengar tak perkataan wadi'ah? Takkan tak dengar. Ya, Nabi buka ekor bank wadi'ah tu dia. Okey. Itulah wadi'ah. Wadi'ah ni tinggai. Asal dia tinggai. Bila kita pergi buat umrah, kan, selesai umrah kita nak balik ke Malaysia, kita kena buat tawaf wida'. Inilah perkataannya. Wida', wadi'ah, tinggai. Bye-bye lah, selamat tinggai. Juga makna tinggai sini bukan tinggai kita tinggai Mekah, Kaabah, juga kita tinggai barang dekat orang, simpan barang dekat orang, itulah wadi'ah. Cuma dalam term ekonomi Islam tu, wadi'ah tu simpanan lah. Dia ada dua, satu wadi'ah, satu mudharabah, perkongsian keuntungan. Kan bila kita pergi bank, kita tinggal duit kita kat bank, itulah wadi'ah. Inilah term dia, tuan-tuan. Ada agreement, kita sign, tulis, isi surat apa semua, kan. Cuma dalam konteks lebih luas, wadi'ah ni juga termasuk kita simpan duit kat orang, harta dekat orang. Cerita mudah, macam saya nak balik kampung, saya beritahu Haji Anwar, kata Anwar, hang tolong tengok kereta sah, ni kunci, saya nak balik kampung lama 2 minggu. Tu wadi'ah dah tu. Mana kita tinggal harta kita, duit kita, ataupun kita kirim kat siapa-siapa, maknanya itu wadi'ah. Zaman dulu tak ada online banking, kita, kawan kita balik kampung, kita kirim duit kat dia, ni duit hang balik bagi kat mak aku, itulah wadi'ah. Ya, dalam konteks zaman dululah, zaman lah simpan duit di bank, itulah wadi'ah. Sebab dia gaya penulisan kitab dulu, dia pengertian tu dia bagi kemudian, dia cerita hukum dulu. Ni gaya ulama dulu, hukum kena bagi semua orang tahu, boleh tak boleh apa semua, penerangan tu kemudian. Tapi kalau gaya bahasa penulisan hari ni, dia definisi dulu, definisi berbagai, barulah hukum. Ni gaya penulisan kitab-kitab lama dia begitu, dia cerita hukum dulu. Baik, cuba lihat. Kitabul Wadi'ah. Ini kitab pada menyatakan hukum berkirim. Ya, termasuk kirim salam lah. Berkirim, simpan,
tinggalkan, itu wadiah. Cuma pengarang kitab ni lebih suka menggunakan perkataan berkirim. Kalau kita baca sekali lalu mungkin kita faham kirim macam Korea itulah, termasuk juga. Tapi ni kirim duit atau simpan duit, tinggalkan duit, begitu ya. Bermula orang yang lemah daripada memeliharakan perkiriman, haram atasnya terima, dan orang yang kuasa atas memeliharakan dan tiada ia percaya dengan amanah dirinya, makruh baginya terima. Maka jika percaya ia dengan amanah dirinya, sunnah baginya terimanya. Itu panjang ayat dia, tengok satu persatu. Baik. Bermula orang yang lemah daripada memeliharakan perkiriman, haram atasnya terima. Kita ada mah, rumah kita mah banyak ni, nak balik kampung raya, jiran tak balik, jadi kita ambil mah, nak bagi kat jiran kita, hang tolong simpan tak, aku nak balik kampung. Jiran tadi kalau rasa iman tak kuat, haram terima. Ni maksudnya. Kalau setakat kucing suruh tengok, no problem. Tapi kalau barang kemai, duit, tengok iman diri. Jadi caranya ialah, maka yang kaya kena cari tukang penerima kiriman atau yang simpan tu orang kaya juga, baru dia tak kelabu mata. Kita hari ni kadang-kadang kita terpesona atau mungkin terikut dengan trend, kita akan letak kepercayaan kepada orang susah lebih daripada orang kaya. Kita hari ni sebab kita nampak kejujuran mereka apa semua, lalu kita pun bagi percayaan kat mereka. Kita ingin ingat hadis Nabi ya, kadal faqru an yakuna kufran. Hampir-hampir orang fakir itu boleh jadi kufur. Sebab apa? Boleh jadi dia kelabu mata, tak pernah nampak sejumlah duit yang banyak, atau mungkin selungguk barang kemah yang banyak, lalu dia ambil jual. Jadi hukum dia haram kalau kita rasa kita tak kemah iman di dada, nak pegang. Sebab dia simpanan wadiah ini dia melibatkan keuangan, sama ada duit. Ni cerita dulu lah tak apalah kita simpan di bank. Hak barang kemah banyak simpan di Arwanu. Ni cerita dulu. Orang dulu kan lalu lagu tu, dia simpan barang kemah bawah bantai, dalam periuk sebagainya. So nak tinggal rumah takut terbakar apa banjir, jadi simpan kat orang lain. Jadi hukum haram ni ialah kalau kita tak rasa kebai, mampu nak terima, jangan kata minta maaf lah, saya tak boleh nak terima amanah simpan. Dia amanah antu'adul amanah ila ahliha, ayat Quran. Kita kena tunaikan amanah kepada yang memberi amanah kepada kita. Begitu ya. Jadi haram, jangan terima kalau kita tak mampu. Dan orang yang kuasa atas memeliharakan, dan tiada ia percaya dengan amanah dirinya, makruh baginya. Hak ni makruh. Dia bak simpan tak ada masalah, cuma dia sendiri tu dia ragu-ragu. Ada orang macam ni. Mana kita lihat di sudut dia, contohlah tuan-tuan tengok saya depan masjid, atau Ustaz Syaidan duduk depan masjid, bagus dah main masjid kan, kira rumah 2 tingkat, maknanya kepercayaan tu ada. Tapi ke saya tengok, tak berani aku simpan hak orang ni kan. Mungkin kita ada sifat lupa. Korang tu balik cuti, main mana barang kemas saya tu, tak tahu dah, itu letak dalam hari ni, cari tak jumpa. Sudah. Nampak? Ni makruh. Maknanya kita ada ability, kemampuan untuk simpan, tapi kita ada sifat lain yang mungkin menyebabkan benda tu boleh jadi hilang. Kita kan suka lupa. Sejak vaksin ni banyak lupa. Itu kelebihan vaksin, suka lupa. Jadi bila lupa itu boleh menyebabkan ketidakkepercayaan kepada orang yang beri amanah pada kita tadi. Jadi hukumnya makruh. Kan senang nak pegang amanah orang. Setakat pen, pensil bolehlah, buku hang simpan tak. Tapi kalau duit ringgit, emas, benda-benda yang berharga, saya rasa tuan-tuan kena fikir 2-3 kali jugalah. Maknanya kalau kita rapat betul dengan orang tu, Waalaikumsalam, kita mungkin ambil tanggungjawab lah. Kalau tak rapat, jangan gagah.
Okey, hilang nanya kita no. Baik. Maka jika percaya ia dengan amanah dirinya, sunat baginya terimanya. Jadi kalau kita yakin kita orang yang boleh dipercayai, mana kita memang orang pegang amanah. Biasa kita di taman-taman, di kampung, kita akan kenal seseorang yang kita anggap orang kampung percaya. Dan ni memang boleh pegang amanah. Lalu orang tu dia sunat terima. Memang kita terkenal lah dia ni dengan jujurnya, memang kita rasa kita boleh kenal masyarakat kita kan, yang tak pernah marah, jenis sabar, bagus dia ni. Okey. Jadi orang macam ni dia sunat terima amanah tu. Tapi kalau 10 orang pergi letak kat dia, jam kawan tu. Kan. Mentang-mentang dia orang kerjaan, mungkin untuk guru pondok. Begitu. Cuma isu hari ni tuan-tuan yang berlaku di sekitar kita, kawasan kita, kalau tuan-tuan duduk dengar, di kalangan ustaz-ustaz yang berhutang pun banyak. Saya dengar cerita tiga ustaz kita lah ya. Duduk pergi berhutang kat kedai-kedai kat sini, janji nak bayar, lepas tu tak bayar. Jadi dia memburukkan image orang agama tu sendiri. Ya. Ni macam saya tempat mengadu lah, orang duk main cerita kan. Jadi ni yang berlaku. Maka sebab itu dalam bab wadiah ni, kalau kita rasa kita tak mampu, tak payahlah kita pegang. Ataupun kalau kita nak letak kepercayaan kepada orang, tengok siapa orang tu yang boleh kita percaya. Pegang pada janji, pegang pada masa. Bila kita jumpa dia, mana barang kemas aku tinggal tu? Oh Allah, aku guna dah. Jangan. Dia ingat duit dah guna dah. Tuan-tuan, jenis barang kemas ni gadai cepat, nak tebus lambat. Jarang orang gadai cepat, tebus cepat, payah. Nak tebus sampai bank hantar surat dah 6 bulan. Sila datang ke pejabat cawangan Bank Rakyat Putrajaya contoh kan. Sila bayar keuntungan ataupun tebus semula ataupun lanjutkan tempoh. Dia begitu ya sistem sekarang. Jadinya bila kita perlukan duit, memang cepat kita buat benda tu, tapi nak tebusnya lambat. Kena ada disiplin diri lah ya dalam konteks barang kemas ni ya. Seronok membeli ya. Orang simpan barang kita. Rumah kita bapak masuk ada cerita lepas ni. Doman, dia bab doman, bab ganti rugi. Peperangan, kebakaran, tak ada ganti rugi, tak perlu bayar balik. Nak buat guna tu bukan kerja kita. Banjir kan, nak buat guna. Okey. Bermula syarat orang yang berkirim. Orang yang nak letak barang, yang nak simpan duit, yang nak tinggalkan duit tu, syarat dia apa dia kata? Dan orang yang tempat berkirim sama ada bank ataupun individu tertentu atau organisasi tertentu ataupun tok imam, tok qadi, nazir, siapa-siapa lah, seperti syarat muwakil dan wakil. Seperti syarat muwakil dan wakil, yang ni tuan-tuan dan perempuan kita dah mengaji dulu. Bab jual beli, bab wakil, bab sewa menyewa, kalau ingat lah. Yang baru masuk ni mungkin tak ingat terus sebab tak mengaji. Yang mengaji lama daripada 5 tahun lepas ni. Dah 5 tahun kita kelas kita ni kan. Jadi maknanya tak tahulah ingat ke tak. Lagu tu lah cerita dia. Okey. Tak apa. Ya, muwakil dan wakil. Jadi kalau kita tengok di sini seperti lalu, dia syarat bab-bab macam ni dia tak banyak tuan-tuan. Islam, berakal, balik. Lepas tu mukhtar, ada pilihan. Tu je pun. Semua syarat. Takkan nak buat amalan dengan orang gila, tak munasabah. Dan disyaratkan sirah. Sirah ni lafaz. Macam kita jual beli, aku jual barang, saya beli. Sirah. Okay? Aku nikahkan kau, aku terima nikah. Tu sirah. Lafaz. Lafaz, ijab dan qabul. Cuma dalam konteks wadiah kata dia, ya, disyaratkan sirah orang yang berkirim. Yang nak simpan duit tu, yang nak kirim duit, yang nak tinggalkan duit tu, dia yang kena lafaz sirah. Seperti katanya, aku berkirim akan dikau akan ini. Ni aku kirim duit bagi kat mak aku, Ustaz, nak balik kampung, aku tak dapat balik bulan ni, bulan depan, contoh kan. Mungkin orang tua kita tak tahu nak guna bank apa semua, jadi kirim duit cash. Jadi ada lafaz itu.
aku kirim akan dikau. Ni bahasa standard lah ya, bahasa kita. Nah, tolong bagi duit kat mak rosak, lagu tu lah bahasa kita kan. Ni kirim buah mangga pelang apple, kirim buah meriam buluh pula apa, belimbing buluh. Jadi kita kirim kirim meriam buluh jam, ingat raya kan, belimbing buluh. Baik, tu duk banyak tu lah, nanti pergi ambil banyak tu, jadi pula alhamdulillah, tak pernah putih. Akan ini, atau aku menuntuti akan dikau memelihara akan dia. Sama maksudlah ya, hang tolong jaga Ustaz. Lagu tu lah. Biasa kita pesan kat jiran kita nak pergi mana-mana, tolong tengok rumah kan. Kata Pak Ji, tolong tengok rumah saya Ustaz, saya nak pergi bercuti. Jadi tolong tengok, itulah maksudnya. Wadiah lah tu. Jadi kawan ni faham betul, tengoklah setiap pagi pakai tengok. Okey. Dia maksud tengok suruh jaga, tengok kok ada tingkap terbuka apa semua, itu maksud kita hari ni. Tapi kalau kita bercakap orang betul benda memang jam. Dia tengok sungguh, tengok tak ada masalah, saya tengok lagi tadi. Kan dia ambil gambar. Jadi tengok sini jaga. Perhati tengok takut ada orang ceroboh masuk ke apa semua kan. Biasalah nak balik bercuti raya ni di Bali, banyak hari cuti ni. Macam-macam ni. Baik. Atau aku gantikan dikau pada memeliharanya. Ni kena faham ayat ni ya. Bukan orang yang minta simpan tu ganti, orang yang tu tolong ganti dia, jaga barang, simpan barang. Ya, emas ke duit ke kereta ke basikal ke apa benda lah yang berharga lah. Sebab hari ni kalau kita tengok, tong gas pun orang curi. Selamba je dia ambil kan. Jadi duit besi-besi apa semua tu, kalau yang kita nak guna hammer ke apa, jangan tak dia luar, hilang habis. Pasal berat besi tu, mahal sekali padik dah ni. Jadi boleh hilang benda tu. Jadi kita kena letak di satu tempat ataupun simpan kat rumah siapa-siapa. Stor siapa-siapa. Sebab barang tu barang berharga. Dan tiada disyaratkan qabul daripada orang yang tempat berkirim. Kita tak payah saya terima kiriman anda, tak payahlah. Okey. Dulu law ni kan kita kena sign. Law ni dia ada canggih dah, pakai scan. Jadi hangguk sudahlah, okey, dah lah tu. Sebab dia tidak syaratkan qabul, tak macam jual beli semua. Qabul ni just yes or no, okey, angguk kepala, tak senyum pun tak apa, tahu dah perangai dah gitu kan. Jadi macam tu je lah. Kan dia cerita Ebik Liu bila pergi Jerman tu kan, dia apa nama, dia pergi melancong di Jerman tu, yang di Jepun Setang Kelantan tu. Okey, perangai dia jenis bagi sedekah ni kan. Dia tengok gelandangan duk tidur homeless ni, dia bagi duit bagi makanan. Lalu geng-geng rock, geng-geng gangster situ, jenis tatu semua ni jumpa dia. Dia kata muka tak senyum langsung, jenis memang muka gangster. Tuan-tuan pernah jumpa gangster senyum? Tak ada, jarang. Mereka senyum gelak kat kelab mereka lah. Kalau dengan ni, mereka tak akan senyum. Tapi Ebik tu cerita, akhirnya sembang keadaan dengan geng-geng tu. Kira dia berani lah, tak ada orang berani macam kita, memang dia berani betul. Okay. Itu cara dia. Maksudnya ada orang yang jenis memang tak senyum. Siapa jemaah kita ada jenis muka masam, kita senyum dia tak senyum, rupanya dia memang macam tu. Nak buat macam mana? Semula jenisnya begitu. Tu nak ambil gambar cukup payah tu kan. Kalau kameraman suruh posing senyum, dia tak senyum. Ada dua kemungkinan lah. Mungkin sebab semula jadi, kedua gigi tak ada depan, tak senyum ke, berat nak buka mulut. Gitu. Dia begitu ya. Dan memadalah terimanya jika atas berlambatan sekalipun. Lambat pun tak kisah, yang ini dia terimalah. Okey, tak perlu ada lafaz qabul. Dan jika berkirim akan dia oleh kanak-kanak atau yang gila akan harta, tiada harus baginya terima. Tak munasabah lah budak-budak nak pergi jumpa kita, pakcik ni kami nak balik kampung. Bukan main canggih budak tu pun.
Jadi tak diterima sebab budak-budak dia tidak ada harta dan dia tidak layak untuk menguruskan harta. Begitu juga dengan orang gila. Jadi kalau kita duduk dengan orang gila, kita pun jadi gila. Tuan ingat cerita pembesar negeri Perak Sultan Raja Idris dulu. Kan dia pergi melawat hospital Tanjung Rambutan. Dia tengok orang gila tu mancing, label D. Mancing label D. Mancing. Lalu dia tanya, ada ikan ke yang buat mancing tu? Engkau gila ke? Mana ada ikan? Jadinya apa? Kita ni orang gila, kita jadi gila. Memang orang gila. Lalu orang gila kata, engkau gila ke? Dia kan beli sultan kan dia tahu dia orang gila. Engkau gila ke? Mana ada ikan? Jadi jangan lawan orang gila, kita jadi gila. Begitu juga berurusan dengan orang gila. Bila berurusan dengan orang gila, akhirnya kita jadi gila. Sebab tak akan betul, tak akan sama. Kita lain, dia lain, tambah dia memanglah tak ada akal. Begitu. Jadi tiada harus baginya terima, tak akan terima. Sebab tu bank-bank kan, kalau kita pergi bank buka akaun simpanan kan kena isi borang, jantan, betina, gender semua. Dia dah tahu dah kalau orang gila tak akan boleh isi punya. Kan? Isi borang tu tambah bahasa Inggeris pula. Lagi jam. Begitu. Baik. Maka jika diterima, wajib atasnya dhamannya. Ni baru ganti rugi ni. Tu saya kata gila juga kita. Kalau tak terima berurusan dengan orang gila, maka kita jadi gila. Sebab apa? Anything happen, kita tanggung ganti rugi. Mana nak tahu kita katakan na'udzubillah lah, kata dah orang gila ni mungkin dia anak orang kaya contohnya, lalu dia ambil lah barang kemas, lepas apa dia pergi jumpa nazir masjid. Segila-gila manusia tuan-tuan, dia kenal masjid. Itu yang Allah beri satu kelebihan. Okey, baru ni kemarin dulu ada satu orang buta India daripada Rubina India duduk situ. Saya lalulah kata saya berhenti. Dia nak pergi Puchong Prima, LRT Puchong Prima. Dia kata dia ada tuition. Orang tua lah, tapi memang buta, bukan pakai spek, memang mata buta. Yang menjadi keheranan, dia boleh berjalan cari masjid sedangkan dia orang India. Dia tanya, ni saya duduk kat dalam masjid kan luar masjid? Kami kata luar masjid, dekat itulah, dekat pondok belakang tu. Lalu kita call taksi lah, Mus call taksi, call Grab ambil dah, kita bayar lah, Mus tolong bayarkan. Nak ceritanya, kecacatan OKU ni, kalau rumah Allah ni dia mudah cari walaupun dia bukan Islam. Tuan-tuan perasan tak? Ini kehebatan dan keistimewaan yang Allah beri pada orang gila, orang payah. Dia boleh nampak masjid, dia boleh, maknanya tongkatnya tu menghala ke masjid untuk minta bantuan. Awak dia tak boleh tunggu kat stesen bas depan tu kan, kalau kita tengok dari sudut logik. Tapi benda tidak berjalan sampai ke masjid. Bila sampai masjid dia yakin. Sebab apa dia yakin? Orang masjid mesti akan tolong. Ini yang berlaku depan kita hari ini. Sebab itu dalam kes ini, mungkin orang gila tadi pergi jumpa nazir masjid, dan berlaku dialog yang kadang-kadang di situ macam seolah-olah macam waras. Nazir pun tak kenal siapa, dia ingat betul ke mamat ni. Dia ambil tiba-tiba hilang. Mak orang gila tadi mai jumpa nazir. Tadi anak saya dah bawa berapa tak? Ada. Tahu saya tak mana tau. Maka dia kena ganti rugi. Itu dhaman tu. Itulah berusaha orang gila tu jadi gila. Tak pasal-pasal. Kalau ada barang tu tak apalah. Kalau tak ada, hilang, kita kena ganti rugi. Itu maksud dhaman di sini. Okay. Dan jika ia berkirim akan kanak-kanak atau yang gila akan harta. Ni pelik bin ajaib. Tak mungkin orang waras pergi kirim budak-budak atau orang gila pergi jumpa orang untuk simpan duit. Tapi dalam kitab ditulis, kata di sini, maka binasa ia padanya, tiada wajib dhamannya. Maksudnya barang tadi binasa dengan tidak sengaja.
jatuh pecah ke, tercicir ke, kan, ada kecacatan ke, maka sebab dua-dua orang ni budak-budak dan orang gila, maka dia terkecuali daripada ganti rugi. Apa-apa pun tuan-tuan, bukan setakat ni, apa-apa pun. Sebab tu kita kirim kat budak beli barang, anak-anak kita, duit hilang, dia balik habaq, hang ganti balik. Kita gila, memang kita gila betul. Jadi hukum tak ada kat dia sebab dia budak-budak. Tak mungkinlah kita suruh orang gila kan. Jadi budak-budak, maka tidak kena ganti rugi. Begitu. Dan jika dibinasa akan dia wajib domannya. Tapi budak-budak ni duk pi sengaja buat, so tuan tadi kena ganti rugi balik yang kirim tadi ni. Betul. Jadi pokoknya sini ialah apa-apa saja perbuatan yang tidak sengaja dimaafkan. Buat fiqh memang macam tu pun. Dalam solat, dalam apa sajalah. Dah kita tak tahu, terlupa kan. An-nas la yakhlu 'anil khata'i wan nisyan. Manusia tu tak sunyi daripada khata', salah dan juga nisyan, lupa. Standard lah sembahyang kadang-kadang 5 rakaat, biasalah orang lain ni. Kerap terlebih, kurang jangan jumpa. Kerap terlebih. Dia confuse. Tambah kalau imam tu tak beza Allah Akbar pendek dengan Allah Akbar panjang. Waktu perbuatan tu tadi, kita confuse. Bangun sujud pun Allahu Akbar. Ini bangun pada sujud ke bangun sujud lah, kita confuse. Yang tak ikut, yang tak nampak perbuatan imam lah. Kalau imam cerdik, baik ikut Saudi senang, semua pendek. Rokok pendek, Allahu Akbar, kan? Bangun daripada sujud naik ke sambung rakaat kedua, Allahu Akbar. Senang. Tidak confuse antara panjang pendek, makmum yang confuse. Lepas tu kita tu rakaat berapa tadi ya? Dah mula fikir. Kan? Yang ikut masbuk ni lah. Okey. Begitu. Maknanya memang sifatnya begitu, lupa dan buat salah. Itu normal pada kita manusia lah. Dan yang dihajarkan atasnya dengan seperti hukum kanak-kanak. Maksudnya larangan-larangan yang ada dalam kitab bab kanak-kanak tu termasuk dalam bab ni juga. Jadi kanak-kanak memang perangai menama budak-budak lah. Sebab tu dia duduk berlari, duduk berdepan, jangan nak marah kat dia. Tegak elok-elok. Biasalah budak-budak. Bukan dia reti apa. Kalau kita lihat Hasan dan Husin panjat tengkuk Nabi waktu Nabi solat jadi imam, budak-budak. Satu kisah yang saya seronok untuk cerita kat tuan-tuan, cerdiknya Hasan Husin, dia nak tegak seorang tua ambil wuduk. Orang tua ni ambil wuduk tak kena tuan-tuan. Ni hikmah nak tegak orang tua lah. Budak-budak nak tegak orang tua. Jadi Hasan Husin ni cucu Rasulullah yang bila dia lihat orang tua ambil wuduk tak kena nak tegak, salah. Lalu dia pergi jumpa pakcik-pakcik. Pakcik jadi hakim boleh tak? Orang tua ni bila lantik jadi hakim suka dia. Pakcik tengok, saya dengan katalah Hasan cakap, saya dengan Husin ambil wuduk, siapa yang paling betul? Okey. Orang tua tak kira, budak-budak tanya. Siapa kita orang tua budak-budak tanya kan. Lalu dia tengok Hasan Husin sama tertib dengan rukun tertibnya, dengan pendek kata betul. Baru dia terasa bahawa aku selama nak ambil wuduk salah. Sebab Hasan Husin cucu Rasulullah, tak mungkin dia paling salah. Lalu teguran sedemikian, orang tua tadi terus berubah. Maksudnya dia ubah cara ambil wuduk. Mungkin dia basuh tak sampai buku lani ke, ataupun tak sampai pegangan tangan ke, ya akhirnya dia ubah. Teguran yang kita katakan tak pedihkan siapa-siapa, dia rasa sendiri. Takkan dia kata budak nak kenakan aku ni, tak mungkin kot. Cucu Rasulullah kan. Begitu. Itu hikmah ya. Sebab dalam keadaan hari ni, kalau teguran tak kena gaya, masa muka payah. Tambah musim politik ni kan. Janganlah sembang tak tahu hal dalam grup KWE. Banyak parti ni. 4 parti pun kata Haji Azali pun ni kan. 4 komponen parti besar. Hak baru pun ada, hak lama pun ada, hak mati nak hidup balik pun ada. Dia gitu lah, biasalah. Jadi kalau nak sembang politik, wujudkan grup WhatsApp khas. Hang kata ni, hang kata ni, macam-macam. Keluar macam-macam fitnah yang kadang-kadang tak masuk di akal. Itu biasa politiknya. Islam tu indah tapi
dikotorkan oleh benda yang macam tu. Dan terangkatlah wadi'ah. Terangkat maksudnya tak terpakai wadi'ah tadi dengan mati yang berkirim atau tempat berkirim, dan gila dan pitam. Mati orang yang nak simpan, nak pi simpan duit tu, nak tinggalkan duit tu, dia mati. Jadi hukum wadi'ah tu dah tak ada lah. Kira yang terima tu pulangkan balik je lah. Ya? Ataupun tempat berkirim, bank bankrupt. Bank bankrupt. Mujak kita Malaysia simpanan dijamin oleh CD apa benda yang bank negara, CDIM. Jadinya tak ada masalah lah. Tapi kalau kita organisasi tertentu, orang tertentu, badan tertentu, kalau dia orang bankrupt, habislah kita. Tu dia kata terangkatlah wadi'ah. So tak ada hukum lah, habis lah. Mati, pitam, gila. Pitam pun dia juga tu. Maksudnya pitam sini pitam yang panjang, macam puasa lah. Pitam sepanjang hari, ataupun dalam tempoh yang panjang. So terangkatlah wadi'ah tadi. Begitu. Jadi maknanya jangan kita faham wadi'ah tu hak kita simpan duit saja nah. Bagi kedua-duanya menuntut kembali dan mengembali pada tiap-tiap waktu. Jadi mana-mana siapa yang mati dulu tu pulangkan balik. Yang katalah yang tempat kita simpan tu dia mati, kita minta balik, waris akan bagi balik. Selesai. So cerita ni selesai nah. Ini cerita tentang wadi'ah. Baru dia masuk bab pengertian dia. Bermula asal wadi'ah itu amanah. Tuan-tuan, ni nak ajak kita jangan anggap amanah tu pada kerja saja nah. Saya dah cerita minggu lepas kan. Kerja kita tu fardu ain. Jadi patuh hijam dan sebagainya. Jadi jangan anggap amanah tu tugas sahaja nah. Simpan barang orang amanah. Macam bank pegang amanah. Sebab tu dia dapat agreement. Kalau apa-apa kan kerugian kena tanggung macam mana. Okey. Memang begitu. Jadi nak latih kita. Jadi nak tengok kita ni amanah tak amanah, tengok bab wadi'ah. Kalau melibatkan harta yang besar. Okey, selungguk duit ke, selungguk barang kemas ke, kita kena pegang, baru tahu duit persatuan, duit yuran. Macam bendahari kita kan, kat ni kata dia duk kutip duit, dia declare setiap minggu apa dapat. Kita tak kisah pun, lagi mungkin ada orang kisah, dia buat catatan. Dia buat catatan, okey, bendahari umum. Lepas tu dia tanya, ni habis kat mana ni duit ni? Hak jenis kaki, mungkin dia kerja audit ke apa dulu kan, pencen-pencen audit, duk terasa bahan kerja dia tu masih ada, walaupun dah pencen, cari kes. Mana nak beritahu? Okey. Jadi dia pegang amanah, dia jaga duit. Dia buat catatan, belanja makan kita apa duit habis. Belanja beli barang keperluan fakir miskin apa duit habis. Bayaran kepada penceramah apa duit habis. Dia buat catatan lah, sebab dia amanah, itulah amanah. Pegang duit. Jadi kita bagi duit kat dia tu wadi'ah lah tu, dia pegang, jaga. Okey, agar duit itu dibelanjakan pada jalan yang betul. Nampak sini ya. Itu maksudnya amanah. Jadi wadi'ah ni, asal wadi'ah itu ialah amanah. Baru tengok kita tu amanah ke tak. Dan terkadang jadi didomankan dia dengan beberapa awarid yang melentangi. Tapi dia kata kadang-kadang amanah ni tergugat dengan faktor-faktor tertentu yang menyebabkan terpaksa ganti rugi. Awarid ini dengan faktor-faktor tertentu lah, yang menyebabkan kena ganti rugi. Terpakai ke tercicir. Katalah dia tiba-tiba dompet dia kena curi. Hukum sebenarnya tak ada masalah pun, dia tak payah ganti rugi. Tapi mungkin atas dasar tanggungjawab, tak apa, saya ganti balik. Okey, tanggungjawab amanah tu, nak tengok amanah tuan-tuan, bukan senang ya. Yang jaga duit jangan bendahari kan, jangan seksa tu, menguruskan keuangan, hak sikit lagi lah tak mampu kan, tambah yang jaga negara tuan-tuan, berat tu. Tuan-tuan ingat Menteri Kewangan dosa tak banyak jaga duit. Jangan nampak pangkat jawatan tapi amanah tu. Dia ada audit, mujurlah kita ada audit, maknanya duit tu dikeluar ke mana kan, alih ke mana, begitu ya. Setengah daripadanya bahawa ia kirim taruh pada orang lain, dan jika anaknya
dan isterinya dan sahayanya sekalipun, seperti yang disebutkan dia dalam Tuhfah, nama kitab dia Tuhfah, dan Nihayah juga nama kitab, dengan ketiadaan izin dan tiada uzur, maka wajib didomankan dia. Jadi kata dia sini tuan-tuan, kalau kita nak simpan duit, nak tinggal apa-apalah barang berharga, termasuk kepada isteri kita ke, anak kita ke, jadi kadang-kadang kita kena tengok, ada kala kepercayaan kita pada mereka tapi tak munasabah kot, ya. Sebab biasanya wadiah ni tuan-tuan tidak melibatkan family kita dengan orang luar. Sebab nak bercuti kita semua pi, tekan kita nak simpan duit kat anak kita, dia nak ikut sekali ke. Jadi biasanya orang luar. Jadi kalau dengan anak isi semua, kadang-kadang dia kata kena doman, kena ada ganti rugi lah in case berlaku apa-apa. Cumanya kemunasabahan di sini, kalau isteri dan anak takkan nak tutup ganti rugi. Bini kita hilangkan kita, duit kita beri kat dia, hilang bukan sengaja, bukan dia beli mah pun tak, hilang, tercicir, hang ganti balik jangan macam tu. Tu masuk sini ya. Maksudnya kadang-kadang benda tu boleh berlaku. Duit nafkah lah, bagi duit beli ikan kan, duit beli sayur kan. Ada yang kadang-kadang dibagi bulan belanja dapur, ada yang dibagi minggu, ada yang dibagi hari, dan ada yang tak bagi. Tambah-tambah kalau bini gaji besar pada suami kan. Gitu lah. Katalah saya, isi saya 7,000 belum daftar kan, 7,000, saya 1,700 gaji saya, allowance saya. Hak kedai 1,000, hak ngajak 700. Itu memang duit saya, duit gaji bulan saya. Kalau ikut Selangor punya lembaga zakat, saya miskin tau. Tapi tak tahu rezeki Allah Ta'ala lagi ada je lah. Walaupun sikit, dari sudut kita katakan pendapatan sikit, tapi cukup karena kita bersyukur. Dia tak syukur tu yang tak cukup tu, tak syukur tu yang tak cukup. Bersyukur cukup. Bila bersyukur, rajin bersedekah, memang cukup. Jadi katalah saya 1,700, sebab saya buat contoh sendiri, senang tuan-tuan faham. Nak cerita orang lain payah nak faham kan. Isi 7,000, tapi dia tetap mendapat 1,000 sebulan. Nafkah lah saya bagi, barang dapur saya beli semua. Nampak tak? Jadi kedai bayar kalau 1,000 allowance, nafkah lah. Dulu sebelum PKP 1,500, sebab PKP merosot sikit, turun 1,000. Tak apalah, faham situasi kan. Dia begitu. Jadi nafkah tu tanggungjawab suami. Maknanya ada tugasan-tugasan. Kalau ikut hukum fiqh, memang suami, kalau tuan-tuan tengok orang Arab kahwin, orang Arab kahwin memang bini tak buat apa tuan-tuan, duduk saja, beranak je kerja dia, semua kena sediakan. Tak ada orang gaji. Tuan-tuan tanyalah anak-anak yang gaji kat Saudi, kat Mesir, cuba tanyalah orang Arab. Saya dengan kawan saya ramai, tak ada duit 50-60 ribu jangan duduk kahwin. Tu orang Arab, perempuan dia tak akan buat kerja. Dalam semua negara saya nampak yang banyak ihsan Malaysia dengan Indonesia, perempuan banyak bantu suami. Negara Islam lah, sebab kita terkena dengan adat budaya tu. Hakikat hukum fiqh tak ada. Sebab tu tok guru kita apa, jangan sentuh bab ni lah, yang bab fiqh kalau mengaji di masjid. Dia bimbang kena kepala sendiri. Saya sentuh. Sebab itu apa saja tugasan di rumah yang kita boleh buat, yang saya boleh buat, basuh baju, sedia baju saya buat, lipat baju saya tak erti nak buat, apakah sudah. Memang kalau lipat memang tak akan sama seperti orang perempuan lipat lah, sekadar lipat je lah. Masak, ada masak, saya masak, kita masak lah, saya masak lah. Jadi apa benda yang kita boleh buat, kita buat. Tak boleh harap mereka, sebab tu tanggungjawab kita. Ni kadang-kadang orang lelaki dia pelik, dia balik je kopi O satu, dia ingat restoran kan, order kedai makan, teh O satu. Bini kita bekerja buat sendiri ya. Rasulullah jahit baju sendiri tuan-tuan. Cuba tengok sirah.
Kalau kita mengaji kitab Syama'il Muhammadiyah yang Ustaz ni apa ngajak tu masjid kita, tengok dalam bab penjagaan rumah, ya, Rasulullah uruskan rumah tangga. Banyak benda bagi dia buat sendiri. Jahit baju, jahit selipar. Yang tak boleh buat apa dia? Cabut uban tak boleh buat. Kalau tak nampak jenuh ha? Ada jenis cabut uban kan? Cabut bulu ketiak nampak menghadap cermin. Bulu hidung nampak menghadap cermin. Ini benda-benda simple je. Saya baca ni simple, tapi kadang-kadang kita perlu kepada orang lain bantuan. Ya. Baik. Dan apabila tiada dihilangkan tangannya daripada wadiah, haruslah ia minta tolong orang yang menanggung akan dia kepada tempat pertaruhannya, atau dihantarkan dia dalam khazanah yang bersekutu antaranya dan antara yang lain. Cerita mudah tuan-tuan. Tuan-tuan lupa password akaun simpanan, lupa password. Jadi kita kena minta tolong dengan bank. Jumpa pegawai bank, ini maksudnya ya. Jumpa pegawai bank, atau kita lupa apa-apalah. Andai kata benda tu tak dapat disettle, duit tadi pergi ke mana? Pergi kepada Amanah Raya Berhad. Kalau konteks kita senang faham. Ini maksud dalam kitab ni. Jadi tak dapat selesaikan isu-isu hal-hal harta pusaka, hal-hal duit apa semua bank. Kan berapa banyak duit yang tak dituntut di bank, tuan-tuan cuba baca rujukan. 17.5 juta kan 5 bilion, saya tak ingat. Saya pernah baca artikel tu. Wang yang tak dituntut, yang dimasuk kepada Amanah Raya Berhad. Sebab kita lupa password, lupa segalanya. Waktu muda mungkin duit terlalu banyak, buka banyak sangat akaun bank, tapi bank tu tutup tak perasan. Bank Mubutra tutup, pindah CMB, kita tak perasan. Dah 10 tahun baru perasan. Jadi buku akaun masih lagi bank Mubutra Malaysia Berhad. Pergi kat kaunter dia tak nak check dah 10 tahun dah. Tikut duit tu disalur ke mana? Takkan yang Amanah Raya Berhad dia pegang duit memang dibelanja pada ni lah, pembangunan negara sebenarnya pun. Dia duit pembangunan ni daripada LHDN. Ya, saya ada kawan saya yang LHDN. 2 bulan dia kata, Ustaz, sebelum pembentangan bajet memang kami tak tidur siang malam. Tu ke LHDN Cyberjaya ni, HQ ni. Buat kira-kira hasil dijangka akan dapat tahun depan, dan yang menteri kena bentang untuk bajet pembelanjaan tahun depan. Maksudnya dia bukan saja bentang tau, dia dah tahu dah berapa income akan dapat tahun depan punya cerita, ramalan. Betul, dia punya bajet 2023 pertukan tambah ke kurang. Jadi dia kita dah buat kiraan semua, Ustaz. Biasanya setakat ni memang ngam-ngam. Masalah yang jadi tak cukup, ketirisan sebab ni lah, rasuah. Saya buat contoh, saya bina tandas di surau lama saya di Subang dulu. Ni cerita zakat, saya pernah cerita kot, saya cerita lagi tadi. Buat surat permohonan dengan beras zakat, lulus 12,000. Tandas untuk 2 buah tandas, bata kita minta lah, dia punya kriteria bata merah apa semua. Mai buat, kontraktor buat dia buat bata biasa. Saya tanyalah, pasal apa cik buat bata biasa? Saya minta, saya request lulus 12,000 bata ni. Dia kata, Ustaz, saya dapat 8,000 je duit zakat ni. Ni cerita betul-betul, cerita saya sendiri. Saya dapat 8,000 je, Ustaz. Takkan saya nak buat bata merah? Saya kata, mana 4,000? Dia kata pegawai hak sain 1,000. Pegawai hak sain lulus tu 1,000. Nak sampai kat dia, dia kata, ni duit zakat tuan. Cerita betul, saya alami sendiri. Sebelum zakat jadi lembaga, waktu tu dah lembaga dah, waktu tu dah lembaga dah. Maka sebab itu, bila isu kapet surau saya teruk sangat, saya terus menghadap Datuk Aziz ketika itu, pengurusi MAIS. Saya naik pejabat, jumpa Datuk Aziz, kata, Datuk, surau saya ni kapet dah teruk sangat, seminggu nak raya tuan-tuan, seminggu nak raya haji, raya puasa. Saya tunjuk gambar kat dia kan, dia pun tengok. Okey, saya kata saya dah mohon zakat ni, ingat berbulan-bulan lah. Dia kata tunggu dulu, tapis sebab banyak permintaan masjid lain, surau lain. Kami dah teruk lah. Okey, tak apa, kita Ustaz balik dulu. Saya balik petang tu juga lori mai pasang. Saya sign je. Nak lori tu mai bawa kapet ni, ada ke 20 jenis kapet. Dia suruh kita pilih nak warna apa.
Ni serta saya sendiri handle. Maksudnya tuan-tuan, sebab apa kadang-kadang kalau saya melalui pejabat zakat, saya takut berlaku pada tandas yang saya minta. Keluasan surah apa semua, takut dia ubah keluasan tu, kita dah ukuran siap-siap semua. Takut hak awang tengah ni dia pergi bantai, kita minta 50 ela apa semua, dia berbuh 100. Duit. Rupanya MAIS dia dah ada kontraktor kapek tau, yang anytime call direct dia pasang, dia akan claim dengan MAIS. Rupanya itu cerita dia claim dengan MAIS, dengan zakat lah maknanya. Ini yang dunia hari ni ya. Ini yang berlaku depan kita. Jadi kalau kita kata duit zakat boleh jadi macam ni, tambah duit biasa-biasa ni, faham je lah. Ya. Sebab itu bila berlaku kes macam ni, rupanya bukan saya seorang, banyak lagi masjid surau yang terkena macam ni, yang menyebabkan ketika itu Ustaz Uda Kasim pegang, ketika itu sampai dia letak jawatan, dia pun dah ni semua kerana berlaku terlalu banyak ketirisan dalam lembaga zakat Selangor, lalu dia orang pecat habis lah fungsi baru dia buat. Sekarang nampak okey balik. Jadi maknanya itulah, saya tak heran tirisan, tapi yang saya heran tu orang agama sanggup buat. Boleh saya luluskan, tapi saya nak 1000. Dia tengoklah, kalau tender tu ni tandas 12,000, tuan-tuan dia ambil 1000. Tuan-tuan bayangkan kalau tender 50,000, 100,000, agak-agak berapa dia balun? Nak sign. Tu yang tak berkat tu. Tu cerita tak berkat. Saya nak cerita hak berkat. Kawan saya juga kerja di Lembaga Zakat Selangor. Sebelum dia bertugas di Lembaga Selangor, dia bekerja di UPM. Waktu di UPM, Jabatan Bahasa Arab. Dia kata, beza Ustaz, gaji saya dapat di UPM dengan gaji saya dapat di Lembaga Zakat cukup beza, dia kata. Saya kata, beza tak mana? Gaji lebih kurang, dia kata, tapi berkat tu banyak pada Lembaga Zakat. Saya duit tak habis Ustaz, duit memang cukup, bahkan lebih. Walaupun saya belanja lebih kurang sama, pergi berjalan, makan apa semua, KFC, McDonald's semua makan sama macam UPM, tapi saya lebih berkat. Ini cerita hak berkat, mana yang memang jaga berkat, sebab duit orang keluar zakat kan, simpan situ. Jadi pekerja amil yang dapat 2.5% tu pun dalam gaji tu pun jadi berkat. Ini cerita hak berkat. Hak tak berkat yang tadi tu yang tak cukup tu. Hak berkat cukup. Jadi dua cerita ini tuan-tuan yang memang ada kita terlibat sendiri. Tuan-tuan melihat tu, saya katakan tadi, walaupun 1,700, saya kata benda tu berkat, cukup je. Boleh pergi jalan mata, boleh pergi makan, tak ada masalah. Pasal berkat. Yang kita nak cari berkat tu lah. Baik. Dan apabila berkehendak ia akan safar, nak pergi berjalan, maka hendaklah dikembalikan kepada empunyanya atau wakilnya. Ni kita yang terima amanah tadi tuan-tuan. Jadi jiran kita bagi duit apa untuk kita simpan, kita pula nak pergi berjalan, maka kita kena pulangkan balik kat dia. Itu je pun dia nak abang. Kita yang terima tu, amanah tu kita pulangkan balik. Ya, bagi tahu dia kata, ni aku nak pergi cuti di Amsterdam, contoh, jauh sikit lah. Duk pergi corok toko ni tak jadi, pergi jauh sikit. Jadi kita beritahu kata, ni barang hang minta aku simpan dulu, jadi aku pulangkan balik. Selesai lah. Ataupun wakilnya, mungkin baik kat anak dia ke, kat bini dia ke, kat siapa-siapa lah wakilnya. Maka jika tiada dapat keduanya, maka qadhi. Suntuk sangat, maknanya mungkin cari tak jumpa, mereka pergi balik kampung ke mana-mana, call pun tak dapat semua, pergi berjumpa qadhi, sampaikan amanah. Sebab qadhi orang boleh percaya. Qadhi kita dulu zaman lah ni mungkin imam lah. Takkan kita nak pergi pejabat agama tuan-tuan, kita nak balik kampung, nak pergi bercuti, flight berapa sekian-sekian kan. Jadi tu imam lah harapan kita. Sebab orang yang paling kita percaya imam. Nazir pun belum tentu, sebab keagamaan itu
sekoh, kepercayaan. Jadi imam. Maka jumpa tuan imam, beritahu, saya dah call dah, dia orang ni dulu ada simpan duit dengan saya. Dah saya nak pergi bercuti saat, call mereka tak dapat. Rata cari pergi mana tu tak jumpa. Jadi pesan kata imam, nanti kalau imam jumpa mereka, sampaikan. Tak banyak ni barang kemah 50 kilo. Tu imam dengan tu. Tu imam pun jatuh serban tuan-tuan. 50 kilo ni. Main 50 ribu ni. Demammu noh. Jangan. Baik, ya. Jika ia kepercayaannya yang diamanahkan seperti barang yang dinukilkan dia oleh Syekh Azra'i daripada Tasrihul Ashab, ni nama kitab yang telah ditulis oleh Syekh Azhari. Bab ni dicerita. Dan jika tiada dapat akan dia, maka diberi kepada orang yang kepercayaan. Kalau Tok Imam tak ada, berkhusus, Tok Imam khusus 2 hari di Port Dickson, dan nak cari siapa. Biasa kalau kita kampung, level kedua Tok Bilal. Kampung kan, level kedua, ranking kedua lah, pangkat dia tu Tok Bilal kan. Tak ada Tok Bilal, Tok Siak kan, Tok Siak, Tok Noja. Okey, jadi ranking ni dia akan lihat, dia tengok Bilal yang mana dia nak pilih. Bilal mungkin 2 orang, seorang kaki mokok, seorang tak mokok. Dia kena pilih yang mana satu. Kejujuran, nak cakap kejujuran ni bukan senang. Jadinya dia pilih orang yang dia percaya. Sebab tu imam tak ada. Sebab itu dalam kita katakan orang nak jadi imam, Bilal ni, kalau kita dapat pilih yang ada agama, ada basic agama, bagus. Yang tak ada basic agama kena tengok, walaupun dia azan sedap, takut akidah pemantapan tu, roh kepercayaan diri tu, takut yang tu nah. Dia azan sedap, dia ngaji sedap, tapi iman tak pun nak kuat ni, risau juga. Jamal Abdillah pun azan sedap kan, selawat bukan main mendayu-dayu, suara sedap. Kita nak compare lah kan. Jadi kena tengok benda tu. Bukan saya kata dia iman tak ada, tapi saya nak compare reality lah, tuan-tuan lihat ya, dengan orang biasa. Dia macam tu. Jadi kena tengok siapa yang kita percaya, kita beritahu. Maka jika ditanamkan pada satu tempat dan masa dan musafir ia, wajib dhaman, maka jika diberi ketahui dengan dia akan orang yang kepercayaan yang mendiami akan tempat itu, tiada wajib dhaman pada yang asahnya. Jadi dia malah nak sabuk kepala tuan-tuan, dia ambil cangkul, dia korek, dia bubuh barang kemas kat situ, orang simpan kat dia, duit nunggu kat situ, dia tanam, selesai. Lalu dia pergi cuti mana-mana kan. Maka kalau hilang, dia tanggungjawab, dhaman, ganti rugi. Tapi kalau dia ada percaya orang lain, pergi habaq kat pakcik ni, kata, Pakcik Mat, saya nak pergi bercuti saat, pergi Sarawak ada urusan, ada barang kemas yang orang minta saya simpan, saya korek tanam dekat pokok belimbing buluh ke, pokok durian ke. 2 contoh tu kita nampak depan kita kan. Jadi orang hak dia percaya ni pun kata baik. Baik, tahulah kan. Sila akhir bulan. Sebab itu bila kisah harta karun, nampak tak ni cerita ni, dia dekat hubung dengan harta karun. Korek tanam, tinggal, dia pun tak balik, mungkin dia mati, tak abang kat siapa, jadi harta karun. Bak rikas yang kita mengaji dulu, bak rikas, harta yang kita jumpa dalam tanah. Jadi orang bugang tanah dah tinggal lama, korek tu ada barang kemah. Sedangkan barang kemah tu hasil daripada amanah yang dia kena simpan, maka dah jadi harta rikas. So kita kena belajar balik bak rikas. Jumpa declare semua tak ada orang, kita berhak ambil. Okey. Jadi ni bab harta karun pula. Sebab itu dia hubung kait tau. Dalam bab fiqh ni dia ada hubung kait. Okey. Baik, sekadar itu dulu, kita berhenti kat situ nah. Ya. Sebab dia tempoh sekejap, dia jarang orang simpan. Sebab dia macam ni, yang bertulis tu bank je, sebab urus duit ringgit. Dia isu sekarang ni kita dengan individu tertentu.
Sebab tu dia dalam konteks ni dia tekankan amanah. Nampak tak? Dia tekankan amanah tu. Sebab tu dia tak buat agreement. Kalau nak buat agreement tak ada masalah. Jadi kalau buat agreement, baik kita pergi ke bank, simpan emas kat arwah tu ada surat. Okey, simpan duit di bank ada surat. Dia nak tekankan amanah tu. Maksudnya kita nak jaga duit orang, harta orang tu. Dan dia tak lama pun sebenarnya pun. Dia bukan tempoh yang panjang tak. Tempoh panjang macam wasiat lah kita mengaji. Ni sekadar pesan, hang jaga rumah aku sat, aku nak pergi duduk mana-mana, hang pegang barang ni sat, macam tu lah. Dia agak mudah tapi berat. Gitu. Dia mudah, simple tapi berat. Baik, kerana itu dulu, wallahu a'lam. Yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak baik itu dalam kelemahan yang ada pada diri sendiri. Aku astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rahamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbil Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa taqabbal ya karim.